Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar di sana. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya petang ini. Hari ini 16 Julai 2021, di dalam waktu, masih lagi di dalam waktu PKP PKP 3.0, yang mana PKP 3.0 ini sedang berada di dalam dipanggil Pelan Pemulihan Negara, PPN, yang baru diperkenalkan baru-baru ini. Dan kita masih berada di dalam fasa 1. Kita doakan agar beberapa negeri ataupun semua negeri lah, harapnya bergerak daripada fasa 1 ke fasa 2, yang membolehkan beberapa sektor industri dibuka dan membantu aliran tunai dan ekonomi berjalan seperti biasa, mudah-mudahan. Dan kita doakan agar statistik COVID ini segera turun dan memberi kesejahteraan lah kepada rakyat Malaysia umumnya. Baik, petang ni saya ingin berkongsi dalam beberapa minit saja tentang asas yang mesti ada kepada seorang perunding hartanah. Sebelum itu, saya Saiful Nizam, merupakan seorang perunding hartanah berdaftar di sebuah agensi hartanah. Saya mengambil peluang ini untuk berkongsi tentang satu perkara yang saya fikir ia menjadi sangat penting, iaitu asas yang mesti dan perlu ada kepada seorang perunding hartanah ataupun ejen property ataupun property ataupun real estate negotiator, REN. Baik, kalau tidak ada asas-asas ini, berkemungkinan dia tidaklah mencapai satu piawai yang baik sebagai seorang perunding hartanah, kan? Sebabnya kita mempunyai ramai perundingan hartanah yang telah menyertai, yang sedang menyertai dan yang bakal menyertai di dalam banyak agensi. Jadi mereka mesti tahu sekurang-kurangnya 6 asas ini yang mesti ada sebagai kriteria yang wajib pada mereka, kan? Jiran saya di bawah sana tu ada gangguan sikit. Baik, asas ini saya nyatakan sebagai 5 perkara saja. 5 perkara saja. Yang pertama, mana-mana pendiri bisnes sekalipun, even penjual sekalipun, mesti tahu tentang produk knowledge, kan? Jadi untuk mereka perunding hartanah ini mesti tahu tentang ilmu hartanah, yang melibatkan perundangan hartanah, melibatkan status hartanah. Jadi mereka wajib tahu status hartanah yang mereka nak jual ni, sebab kita ada banyak jenis kategori hartanah ini. Kita ada residential, kita ada commercial, kita ada development. Jadi mereka kena tahu tentang tentang status hartanah ini, tentang proses yang dilalui untuk pindah milik, tentang kos-kos yang incurred, tentang time taken, masa yang diambil daripada awal sehingga berakhirnya proses pindah milik. Ini knowledge yang mesti mereka tahu, sebab mereka dikelilingi, mereka tidak sunyi ditanya pelbagai soalan tentang hartanah ini, baik daripada saudara-saudara mereka atau rakan-rakan, teman atau kejiranan atau komuniti. Dan yang paling sering bertanya ialah klien-klien mereka lah, pembeli dan penjual. Ini mereka akan tanya. Jadi kita kena boleh menerangkan, boleh describe, boleh memberi
panduan kepada mereka ini untuk mereka membuat keputusan, kan. Selain itu, ejen juga kena tahu tentang code of ethic. Ini supaya mereka tidak menyalahi aktiviti mereka, supaya mereka tidak disabitkan dengan kesalahan dan sebagainya. Ada code of ethic yang mesti dipatuhi. Dan sebabnya ejen hartanah ini dia terikat dengan polisi dan guideline yang dikeluarkan oleh lembaga tertentulah, kan, yang memperuntukkan kuasa kepada agensi dan ejen ini. Asas yang kedua apa? Asas yang kedua ialah mereka mesti ada knowledge juga tentang sales and negotiation. Iaitu ilmu menjual dan juga ilmu yang berkaitan dengan perundingan. Ini sudah tentulah terkait rapat dengan communication skill, tentang negotiation skill, tentang problem solving skill. Ini skill-skill yang mereka kena develop. Kadang-kadang mungkin ejen-ejen hartanah ini datang bukan daripada industri bisnes. Mungkin mereka ini dulu merupakan seorang engineer, merupakan seorang mungkin kaki tangan awam dan sebagainya. Jadi apabila mereka terjun ke dalam bidang ejen hartanah ini, sudah tentulah ia berada di satu medan peperangan yang berkaitan dengan penjualan, kan, sebab ejen ramai. Jadi mereka kena be unique. Mereka kena differentiate diri mereka among them. Mereka kena enhance dia orang punya skill masing-masing. Jadi skill ini mesti kena belajar dan mesti kena enhance, kena develop, supaya ia menjadi advantage kepada mereka untuk mereka deal dengan klien-klien mereka. Itu nombor dua, asas nombor dua. Asas yang ketiga ialah mereka kena tahu tentang ilmu business plan, business model, business plan ini, yang mana ia merangkumi hal-hal yang berkaitan dengan costing, melibatkan pencapaian KPI dan melibatkan dengan strategi pemasaran. Ini penting. Sebab apa? Sebab dalam kita nak menjalankan sesuatu aktiviti perniagaan, kan, sudah tentulah ia melibatkan tentang perbelanjaan, kan, tentang investment, tentang nak capitalize dia punya perbelanjaan awal, kan. Sebabnya mereka juga ini seperti mana pendiri bisnes lain, seperti juga dengan sebuah syarikat yang sedang melakukan urusan perniagaan, begitu juga dengan ejen ini. Mereka ada dia own cost. Mereka kena tahu dia punya advertising cost, tentang transportation cost, tentang kos-kos lain lah, kan, yang melibatkan apa saja yang incurred, kan, ke atas aktiviti mereka itu. Dan selalunya yang paling banyak perbelanjaan mereka ni adalah di atas marketing dan advertising lah. Ini yang paling banyak mereka tanggung. Jadi dengan KPI yang mereka mesti buat satu mileage untuk mereka capai, dia mestilah achievable, mestilah dia yang reasonable, berdasarkan keupayaan, berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada mereka, kekuatan yang ada pada mereka. Mereka mampu untuk mencapai sil yang berapa. Kalau dia perlu untuk mencapai pendapatan sekian-sekian, contohnya mungkin dia nak 20,000 satu bulan, they have to spend macam ni punya perbelanjaan. Kalau dia belanja sikit, dia dapat sikit lah. Kalau dia belanja besar, dia akan dapat pulangan yang besar. Jadi mesti ada timbang tara ini, dan kena memilih untuk meletakkan diri mereka di dalam medan perniagaan yang pemasaran yang bagaimana. Ada banyak metod, offline-nya, online-nya. Kalau online-nya, dia ada banyak medium-medium periklan lain yang mereka kena spend. Kalau offline-nya, dia kena banyak engage dengan community, dengan banyak kena brandkan diri dia di luar ini secara fizikal.
Jadi perkara ini dilihat kembali kekuatan yang ada di dalam diri mereka, kan. Okay, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah tentang asas pengetahuan tentang e-commerce ataupun digitalization. Ini dah semakin menjadi signifikan, terutama sekali kita boleh kata sebagai turning point yang paling drastik, memaksa kita menggunakan digital ini selepas datangnya COVID. Pandemik ini memaksa semua orang menggunakan e-commerce ataupun digitalization ini. Sebab apa? Sebab sebelum ini memang ada ruang untuk kita bergerak secara online ataupun secara offline. Jadi kita memilih mana saja medium yang kita rasa sesuai dan kita rasa kita mampu dan kita rasa kita kuat. Tetapi apabila adanya halangan-halangan pergerakan selepas PKP ini kan, selepas datangnya pandemik, maka kita untuk penetrate ke klien kita, ke customer kita, kita terpaksa menguasai ilmu ini. Macam ada sebahagian daripada rakan-rakan kita di agensi saya, pernah ada satu kes yang baru-baru ini berlaku di mana pembelinya itu hanya bersetuju membeli rumah yang dijual oleh ejen saya itu hanya melalui dengan rakaman video saja. Disebabkan pembeli tidak boleh nak merentas ke Melaka, rumah dijual di Melaka, ejen saya itu berada di Melaka, dia hanya send video saja. Dan hasil penelitian melalui video saja, pembeli bersetuju membeli dan sign borang, sign booking pun melalui online juga. Pembayaran pun melalui online dan sebagainya. Cumanya proses untuk pindah milik itu berlaku cabaran lah, mengambil masa tertentulah ya. Tapi nak ceritanya apa tentang penggunaan IT ini sangat signifikan sekarang ini. Mereka kena mahir bukan saja tentang communication melalui Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Mereka juga kena ada medium-medium periklanan mereka yang tersendiri. Sometimes mereka invest on website sendiri. Dan setengah-setengahnya tu mereka dia orang subscribe di dalam medan-medan dalam medium-medium periklanan yang sedia ada dengan pakej-pakej yang tertentulah kan. Selain itu mereka kena mahir juga tentang penggunaan video, kena kerap menggunakan YouTube dan sebagainya. Ini satu dah menjadi satu asas penting dah sekarang ni. Dulu mungkin sebagai pilihan, tetapi lately dia sudah menjadi asas, sudah menjadi fundamental kepada ejen untuk mereka menjadi seorang ejen yang mencapai piawainya yang tersendiri. Yang empat. Dan yang terakhir sekali, asas apa ya? Asas yang terakhir sekali ni saya suka sentuh tentang, sebenarnya dia kembali kepada sikap. Kembali kepada sikap. Sikap mesti ada tiga perkara yang saya nak sentuh. Pertama, tentang komitmen. Ini disiplin, ini satu perihal sikap yang kalau tidak ada tentang komitmen, saya rasa lebih baik dia lupakanlah hasrat menjadi ejen hartanah lah kan. Komitmen bukan saja menjadi seorang ejen hartanah, whatsoever dia lakukan di luar sana, bisnes apa sekalipun, dah tentu perlu kepada komitmen. Kalau malas, kalau ada negative thinking, kalau ada 1001 reason, lebih baiklah saya rasa mereka perlu berundur memilih bisnes lain lah ya. Itu yang pertama, komitmen. Sebab komitmen sangat penting. Dia melibatkan engagement. Komitmen ni terpaksa engage dengan banyak pihak. Dengan dengan sudah tentu dengan klien kita ya, pembeli, penjual, dan dengan third party lah seperti peguam, dengan pejabat tanahnya, dengan jurunilainya, dengan banknya, untuk satu-satu kes. Untuk memudahkan kan, ejen hartanah kan ini menjadi satu orang yang memudahkan urusan kan. Semua angle dia kena monitor dan dia kena memberi follow up dan sebagainya. Jadi peranannya sangat penting. So komitmen sangat penting. Kalau dia ada masalah komitmen, kemungkinan besar transaksi itu bukan sekadar gagal, tetapi memberi satu impak yang sangat mendukacitakan. Sebab
transaksi hartanah ini bukannya murah-murah kan. Dia biasanya 6 angka ke atas lah, even 7 angka pun ada. Kalau kita dah deal dengan property million-million ni without commitment, memang saya pun tak boleh nak cakap apa lah kan. Tak ada ayat saya nak bercakap macam mana. Okay, itu selain komitmen ialah konsistensi. Dalam kita melakukan bisnes ini, sudah tentulah ianya tidak bermusim. Dia mesti dilakukan secara konsisten, istiqamah, dengan jadual, dengan disiplin yang betul. Ini penting sangat. Kalau tak ada konsistensi ini, kita mungkin hanya berada di dalam industri mungkin 6 bulan saja, atau tak sampai setahun saja, atau tak sampai 2 tahun saja, kan. So konsistensi sangat penting. Alright, dan dalam itu juga kita mestilah tidak ada satu perasaan cepat putus asa, never give up. Bila kita jatuh, kita kena cepat bangun. Bila kita jatuh, kita down, kita kena cepat bangkit. Kalau kita melayani emosi jatuh itu, kita takkan ke mana. Sebab dalam bisnes, whatsoever bisnes kita lakukan, rugi jatuh itu biasa. Untung dan kita cepat bangun itu luar biasa. So kalau kita mahu menjadi seorang ejen hartanah, mestilah menjadi seorang ejen hartanah yang luar biasa. Itu baru perkara-perkara asas ini, mahu menjadikan kita menjadi luar biasa. Itu belum lagi tentang advance stage lagi lah kan. Itu perlu kepada pengorbanan dan banyak perkara lagi lah. Baik, itu saja yang saya nak kongsikan petang ini. Tidak ada apa sangat. Sebabnya saya merupakan seorang perunding hartanah, melakukan urusan membantu untuk menjual dan membeli hartanah kepada pembeli, kepada penjual, kepada penyewa, merangkumi rumah kediaman, merangkumi rumah kedai, commercial lot, even tanah-tanah lot, tanah-tanah pertanian sekalipun. Kita banyak membantulah mereka, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar slot video saya kali ini yang mungkin saya pun tak ada plan pun, secara drastik saja, tiba-tiba ada idea terus saya buat je untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan saya yang ejen hartanah, juga kepada rakan-rakan saya yang bukan ejen hartanah, yang mahu mendengar dan ingin menyertai saya, hubungi saya dan mahu menggunakan khidmat saya sebab untuk menjual atau membeli hartanah, boleh hubungi saya juga. Terima kasih. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.